Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita sambung pelajaran kita dalam madah tauhid tahun 5, bagi pelajaran yang ke-12 di bawah tajuk Hari Kiamat. Hari Kiamat. Pelajar boleh buka dalam buku teks pada muka surat 35. Boleh rujuk buku teks pada muka surat 35. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Apakah yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Hari kiamat ialah hari pengakhiran dunia. Hari pengakhiran dunia, di mana seluruh alam dan isinya akan musnah. Hari kiamat nanti, sampai satu hari yang Allah tentukan berlakunya kiamat, dunia dan isinya akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Selepas itu semua makhluk akan dihidupkan untuk dihisab. Setelah Allah selesai musnahkan dunia dan isinya dengan hari kiamat tersebut, seluruh umat manusia bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah manusia yang terakhir hidup di atas dunia ini akan dibangkitkan untuk dihisab. Setelah selesai dihisab, balasan yang adil akan diberikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dihisab, kemudian Allah akan balas dengan balasan yang adil. Kalau baik, maka baiklah balasan daripada Allah. Jika buruk, maka siksaan yang Allah sediakan kepada makhluk ciptaannya. Sebagai orang Islam, kita wajib percaya bahawa hari kiamat pasti akan berlaku pada bila-bila masa saja. Kita orang Islam, dalam rukun iman, kita kena percaya wujudnya, adanya hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat. Nota di situ, tidak ada makhluk yang tahu bila hari kiamat akan berlaku. Allah SWT sahaja yang mengetahuinya. Baik. Seterusnya, muka surat sebelah 36. Dalil naqli yang menunjukkan adanya hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Summa nufiqa fihi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan sangkakala pun ditiup, sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu kan tiup sangkakala. Maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, tiup kali yang kedua. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan dari Allah. Inilah tiup kali pertama berlakunya kiamat, tiup kali kedua semua umat manusia akan bangkitkan untuk dihisab. Tanda-tanda kecil berlaku hari kiamat. Okay, baik, mari kita tengok tanda-tanda kecil yang bahawa hari kiamat tu dah dekat dah dengan kita. Terdapat banyak tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahawa kiamat akan berlaku. Di antara tanda-tandanya ialah, yang pertama, ibu melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuannya. Maksudnya, anak yang dilahirkan akan bertindak seperti tuan kepada ibunya sendiri. Anak tadi jadi tuan kepada mak dia. Suruh mak dia buat ni, suruh mak dia buat ni. Macam layan mak dia, macam jadi hamba kepada dia. Yang kedua, orang miskin berlumba-lumba membina bangunan tinggi-tinggi. Orang miskin berlumba-lumba membina bangunan tinggi-tinggi. Pelajar sekalian, dulu di lembah Arab tu adalah lembah yang miskin. Tempat yang miskin, tak ada air, tak ada pembangunan. Tapi kita tengok pada hari ini di negara Arab,
Negara Arab, Mekah dan sebagainya. Kita tengok mereka ni dah semakin membina bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Ini adalah satu tanda-tanda kecil kiamat dah semakin dekat dengan kita. Wal-ayazubillah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok surat 37, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tulidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan." Riwayat Muslim. Di antaranya, jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Zaman dulu ada lagi hamba, yang mana hamba ini jika tuan dia jima' ataupun bersetubuh dengan dia, maka dia melahirkan anak tu anak pada tuan dia. Jadi anak tu pun menjadi tuan dia. Anak tu tadi pun menjadi tuan dia. Itu yang kita panggil tadi, ibu melahirkan tuannya sendiri. Telah melahirkan tuannya, majikannya. Dan jika engkau melihat orang yang tadinya miskin, papa, berbaju compang-camping sebagai pengembala kambing, sudah menjadi mampu hinggakan berlumba-lumba dalam kemegahan bangunan. Ada orang Arab dulu, zaman Nabi dulu, baju pun tampung-tampung, compang-camping. Kemudian kerja apa? Gembala kambing. Tapi lo ni maka dah boleh berjaya membina bangunan-bangunan yang megah-megah, yang besar-besar dan tinggi-tinggi. Baik. Kemudian yang ketiga, zina berleluasa. Memang kita tengok hari ni, Masya Allah, maksiat zina ini berleluasa. Dan tinggalkanlah manusia-manusia yang buruk, yang melakukan persetubuhan seperti himar, keldai. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Manusia dah mula tak malu. Tak malu dah macam binatang-binatang. Kadang-kadang binatang pun malu, tak buat benda-benda macam tu depan kita. Tapi manusia ni, Masya Allah, dah hilang dah sifat-sifat kemanusiaan. Yang keempat, pemimpin terdiri daripada orang yang jahil dan fasik. Pemimpin orang jahil, sedangkan dalam tempat tersebut adanya orang alim, tapi yang naik jadi pemimpin orang jahil. Apabila sesuatu amanah itu disalahgunakan, disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran, iaitu kiamat. Para sahabat bertanya, bagaimana amanah itu disalahgunakan, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu apabila tugas atau tanggungjawab sebagai pemimpin itu diserahkan kepada bukan ahlinya. Nak orang yang jadi pimpinan ni orang jahil. Hak baik-baik tak mau nak jadi pimpin. Hak baik-baik ni tak mau nak jadi pemimpin. Hak alim-alim ni tak mau nak jadi pemimpin. Biar kekuasaan ni dikuasai oleh orang jahil, atau bukan orang yang layak, orang fasik yang selalu sentiasa buat dosa. Hak baik-baik ni tak mau jadi pemimpin, maka tunggulah saat kehancuran. Maka kita tengok kiamat dah semakin dekat. Masya Allah. Kiamat dah semakin dekat. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi yang terakhir pada muka surat 38, tanda yang kelima, ramai wanita daripada lelaki. Ni ramai orang perempuan berlelaki. Kita tengok ini. Yang keenam, bermahajalela alat muzik. Alat muzik ini dimainkan. Banyak sangat cipta alat-alat muzik. Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh. Rusuhan. Kita tengok negara luar, Masya Allah, buat rusuhan. Dan perubahan muka bumi. Dulu kita kata darat banyak pada laut. Sekarang ni laut, air dah lebih banyak pada darat, ada bumi. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah hal ini terjadi? Baginda menjawab, apabila telah bermaharajalela, bunyi-bunyian muzik dan penyanyi-penyanyi wanita. Hadis ni diriwayatkan Ibnu Majah. Lahirnya hati-hati wanita yang ramai, berluasanya permainan alat muzik. Masya Allah. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Yang ketujuh, bermegah-megah dalam mendirikan masjid. Buat masjid elok-elok, tapi orang nak imarahkan masjid tak ada apa. Yang ke-8,
ramai orang saleh meninggal dunia. Ramainya orang saleh, orang alim, ulama yang meninggal dunia. Pasal hari ini pun kita tengok dalam negara kita hilangnya permata-permata ulama-ulama semakin meninggal. Kita tengok hari ini depan mata kita sendiri. Yang ke-9, mengucapkan salam kepada orang yang dikenali sahaja. Ini juga tanda kiamat. Kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal saja. Orang tak kenal, tak mau bagi salam. Ini adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Sungguhnya antara tanda dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenali sahaja. Hadis riwayat Ahmad. Ini juga tanda-tanda kiamat. Kita hanya bagi salam kepada orang kenal. Orang tak kenal kita tak mau nak bagi salam. Yang ke-10, orang hina mendapat kedudukan terhormat. Orang jahil, orang yang hina, orang yang kita kata yang selalu buat dosa tapi mendapat kedudukan yang mulia, yang terhormat. Ini juga tanda-tanda dekatnya kiamat. Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Betul. Dalam negara kita sendiri pun, tempat kita sendiri pun, perempuan pakai tudung, pakai baju, pakai seluar, pakai kain, tapi menunjukkan, menampakkan auratnya. Baju ketat sehingga menampakkan dada, seluar ketat hingga nampak paha dan punggung dan sebagainya. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yang ke-12 yang terakhir, fitnah dan kejahatan berlaku dengan berleluasa. Fitnah tersebar dengan, kita kata hari ini media sosialnya, Masya Allah, fitnah tersebar dengan sangat mudah. Orang hari ini tak takut dah untuk buat fitnah demi untuk kepentingan, kepuasan diri masing-masing. Kita minta lindung daripada tergolong dalam setiap tanda-tanda kecil ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita, pada sekalian. Jadi tajuk kita bincang sampai setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.